Itu maksudnya. Ibn Khaldun dan orang yang bersama dengannya memegang pandangan ini, kerana semalam saya hurai sebab tak ada, tapi memegang pandangan ini kerana di atas hadis Nabi SAW. Kerana Nabi SAW, Allah hantar baginda untuk ajar kepada kita tauhid, untuk ajar kepada kita ibadah, muamalah yang berdasarkan syariat Allah. Tapi Nabi tak ajar macam mana desain pakaian yang awak patut pakai, kan? Adakah orang patut pakai jubah? Nabi tak kempen jubah. Boleh pakai apa-apa yang orang nak pakai. Kalau satu orang daripada hidup sampai mati tak pernah pakai jubah, tapi dia menutup aurat, dia berhak untuk masuk syurga. Kalau dia pakai tie, Nabi tak pernah pakai tie, dia tidak diharamkan oleh syarak. Kalau dia pun pakai jubah sepanjang masa tapi tak ikut syariat Nabi, dia tak berhak masuk syurga. Saya pakai jubah hari ni bukan kempen jubah saja. Saya orang kata, kadang-kadang orang style. Ada orang pakai ustaz pakai jubah, mau kena pakai jubah. Ustaz tak selendang kot ni, pakai tak selendang habis. Dan saya kena hurai benda ni supaya Islam praktikal. Anda dapat bayangkan, adakah Nabi yang naik kuda, terlibat dalam medan perang, tolong orang, sentiasa tak selendang macam ni? Dia mesti akan angkat barang, mesti jatuh. Ada kala dia tak selendang, ada kala dia tutup kepala dia. Ini sampai selendang bubuh pin lagi. Ini mau beli kat Maidin pin tu. Saya bukan hina benda tu. Masalah burdah kan masalah saya tahu ada. Saya pun baca hadis-hadis itu. Bahkan sebahagian kita hadis melukis gambar-gambar itu. Tetapi agama ini bukan agama Nabi, bukan seorang manusia yang berjalan Assalamualaikum, babak. Bukan macam tu. Satu manusia yang terlibat macam-macam. Baginda di medan perang, baginda macam-macam. Adakah sahabat sentiasa duduk dengan ni kemas begitu je? Baginda tolong, baginda buat masjid, baginda tolong orang. Sahabat-sahabat, adakah mereka itu? Mereka ada yang pergi tangkap, pergi berkebun, ada mereka yang pergi ke laut, ada mereka yang berperang. Ada 24 jam nak letak macam tu. Saya bukan kata salah pakai, tapi jangan gulu. Jangan gulu. Nabi tidak diutuskan untuk memperkenalkan desain pakaian. Sama seperti baginda bukan kuk yang datang untuk perkenalkan jenis masakan, sehingga kita kena makan pada bulan Muharram bubuk Nabi Nuh. Kita boleh berbeza, tapi ini agama yang membabitkan survival agama untuk generasi yang lain. Mungkin kita rasa is nothing, is okay, up to you, awak nak amalkan tak, tapi orang lain akan melihat agama ini bodoh. Siapa nak amal, amal lah, jangan gulu. Siapa nak letak selendang, it's okay, letak. Siapa nak tutup kepala pun okay, buat. Tapi jangan jadikan seakan itulah pattern yang telah ditentukan untuk seorang Muslim untuk beramal. Muslim, ada Muslim olahraga, ada Muslim kerja di ladang, ada Muslim yang macam-macam. Sunnah apabila kata Al-Imam Ibn Qayyim dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sunnah bagi pakaian itu apabila kita pakai pakaian berdasarkan kepada keperluan, iklim dan tempat. Kita pergi kerja kontrak yang binaan, kita pakai kasut yang tak tembus, kasut yang jaga, yang ada security. Itu sunnah. Pakai slipper tak sunnah. Macam saya kata, naik motosikal pakai topi keledar sunnah, pakai serban tak sunnah. Jatuh kepala pecah. Agama tak suruh kita pecahkan kepala kita. Agama suruh kita wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu, Allah sayang kat kamu. Ini agama. Dalam hadis sahabat Nabi tengok sebahagian sahabat talqih tamar, dembungakan tamar. Nabi tanya, ma tasna'un, apa mereka kamu buat? Sebagian riwayat ditanya dengan ghaib, ma yasna'un, apa yang mereka buat? Dan mereka bagi tahu bahawasanya kunna nasna'uhu, kami dulu buat masa jahiliah, bukan masa jahiliah, sebelum inilah. Maksudnya sejak lama apabila
Nabi orang Mekah, bila pergi ke Madinah banyak pokok tamar. Nabi tak tengok di Mekah orang buat, jadi orang Madinah buat, dia debungakan tamar. Tujuannya untuk membanyakkan buah tamar. Bila Nabi tengok, Nabi kata la'allakum law lam taf'alu kana khairan. Nabi kata barangkali kalau kamu tak buat pun bagus. Mungkin Nabi ingat dia orang saja buatnya. Dan benda ni sampai kepada banyak kalangan mereka tak buat. Dan tamar menjadi kurang pada tahun berkenaan. Dia kata fanaqadat atau fanaqasat dalam riwayat. Tamar itu menjadi kurang. Bila benda ni sampai kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dulu kami debunga, Rasulullah kata tak perlu, kami pun dah tak debunga, jadi tamar kami jadi kurang. Nabi SAW kata, innama ana bashar, idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhuhu wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin fa innama ana bashar. Nabi kata sesungguhnya aku manusia. Apabila aku perintahkan kamu sesuatu daripada agama kamu, yakni soal akidah, soal ibadah, soal muamalah, ini ditentukan oleh Allah, maka hendaklah kamu ambil. Apabila aku perintahkan kamu sesuatu daripada pandangan aku, maka aku macam kamu, aku bashar. Hadis ni telah dijadikan premis oleh para ulama seperti Ibn Khaldun dan seumpamanya. Maksudnya dalam urusan dunia perubatan dan semuanya, tanya kepada pakar. Hatta Nabi, sebab tu dalam peperangan Badar, Hubbab bin Munzir tanya, ahadhi manzilatun anzalakah Allah am al-harbu wal-ra'yu wal-makidah. Ini tempat position yang Nabi pilih dalam peperangan Badar. Adakah Allah Ta'ala yang putuskan supaya pilih duduk di sini kerana kita nak perang dengan Quraisy, ataupun ini satu pandangan, satu perancangan, satu tipuhailah peperangan? Nabi kata ini satu pandangan. Kata Hubbab bin Munzir, Rasulullah, bukan di sini tempat yang terbaik, kita kena ambil tempat di sana untuk menguasai telaga air. Nabi berpindah, terima pendapat dia, kerana dia ahli dalam medan peperangan. Dalam peperangan Khandaq, Nabi menerima pendapat Salman Al-Farisi yang menyatakan bahawa orang Parsi apabila menghadapi kepungan, mereka korek lubang, mereka buat lubang, mereka buat parit untuk menghalang tentera. Nabi terima pandangan itu. Ini agama. Sehinggalah bila kita datang, kita exploitkan semua benda ni. Besok akan ada kepiah yang dibaca 30 juzuk. Saya bukan anti orang nak berniaga, tapi boleh tak kita jangan lama-lama. Dan ramai orang nak pada Islam kebelakangan, kita sangat seronok. Dia orang kata dia orang hijrah. Saya tak tahulah istilah hijrah ni. Okeylah, tak apalah, hijrah lah. Hijrah. Mereka yang hijrah ni, kadang-kadang mereka rasa mereka dah ketinggalan banyak dah benda-benda dalam hidup mereka. 20 tahun, 30 tahun dulu tak kuat agama. Sekarang dah hijrah, kalau boleh nak grab agama semua sekali dalam masa satu hari. Agama Nabi kata, ambillah dia dengan rifq, dengan lunak. Soalnya bukan panjang pendek masa, 1-2 hari, setahun 2 tahun yang dilakukan mengikut sunnah Nabi lebih diberkati oleh Allah Jalla wa'ala daripada masa puluhan tahun yang kita tinggalkan. 1-2 hari yang kita ikut format yang betul, yang berdasarkan nas, itu lebih baik untuk kita daripada kita mengikut cara yang salah. Wallahu ta'ala alam.